Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya DNA Dr. Nora Azian akan meneruskan pelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan tajuk 3 iaitu surat rasmi. 3 perkara penting yang perlu kita ketahui dalam surat rasmi. Yang pertama ialah maklumat penting dalam surat rasmi. Kedua ialah format surat rasmi. Dan yang ketiga ialah aspek bahasa. Menurut Adi Yasran 2014, surat rasmi merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berhubung antara satu sama lain secara formal dan terkawal bagi menjalankan pelbagai fungsi pengurusan dan pentadbiran. Kerana surat rasmi merupakan dokumen penting ataupun bukti yang boleh dibawa dalam kes di mahkamah. Okey. Ciri utama surat rasmi bukan bersifat peribadi. Sebaik-baiknya menyampaikan satu perkara sahaja, kemudian mengikut format yang telah ditetapkan, penulisan yang kemas dan lengkap, mesej yang tepat dan jelas, serta menggunakan laras bahasa, tata bahasa dan mengikut sistem tata bahasa yang betul. Prosedur menulis surat rasmi. Apa yang perlu kita ketahui? Pertama ialah jenis surat rasmi. Kedua, struktur surat rasmi. Ketiga, peraturan menulis surat rasmi. Keempat, prinsip penulisan surat rasmi. Dan yang kelima, contoh surat rasmi. Sila ikuti ya. Jenis surat rasmi, pertama iaitu surat rayuan. Bila kita nak melakukan sesuatu permohonan, jika tak berjaya, kita perlu menulis surat rayuan. Kedua ialah surat bantahan. Jika ada sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku, contohnya di kawasan tempat tinggal kita berlaku lumba haram, jadi akan mengganggu situasi di tempat tinggal tersebut, maka kita boleh menulis surat bantahan. Kemudian surat makluman, surat arahan, surat penghargaan, surat ucapan tahniah ataupun takziah. Kemudian surat perakuan, maksudnya memperakukan seseorang, contohnya ialah bagi pelajar-pelajar di sekolah. Surat jemputan, surat pesanan, surat cadangan. Kemudian jenis surat ya, masih lagi jenis surat iaitu surat perjanjian. Kalau kita nak beli rumah, selain nak beli rumah, ada surat perjanjian lain iaitu kereta. Kita nak membeli kenderaan, ada surat perjanjian untuk tempoh bayaran dan sebagainya. Dan yang akhir ialah surat iringan bagi seseorang pelajar. Contohnya, jika kita ingin mendaftar untuk menjadi pelajar PhD, jadi perlu ada surat iringan daripada majikan kita. Contohnya, saya dulu sebagai pendidik di sekolah menengah, maka perlu ada surat iringan untuk meluluskan saya mendaftar sebagai pelajar PhD. Apa tujuannya? Kerana nak lihat sama ada pelajar ni boleh ke menjalankan ataupun meneruskan pengajian dalam bidang PhD. Sama ada, apa yang perlu dilihat ialah disiplin pelajar, kemudian keaktifan dalam bidang co-curriculum, kemudian pencapaian akademik dan juga beberapa perkara penting yang lain.
perlu dinyatakan dalam satu dokumen, iaitu surat iringan semasa permohonan kita untuk mendaftar sebagai pelajar di peringkat PhD. Itu salah satu contoh. Okey. Kemudian dalam pelajaran ini juga kita perlu mengetahui struktur surat. Ini sangat penting ya. Kita teruskan dengan struktur surat. Ada 4 perkara penting dalam struktur surat ini, iaitu yang pertama ialah kepala surat, kedua ialah pengenalan surat, ketiga kandungan surat, dan yang keempat ialah penutup surat. Mari kita tengok satu-satu. Pada bahagian kepala surat, apa yang perlu ada? Pertama, mesti ada lambang. Kedua, perlu ada nama agensi, alamat, rujukan, tarikh, nombor telefon untuk dihubungi, nombor faksimili, alamat email dan laman web jika ada. Okey. Pada bahagian pengenalan surat pula, apa yang perlu ada iaitu jawatan penerima dan alamat. Jawatan dan nama UP untuk perhatian jika ada, melalui diikuti oleh nama jawatan dan alamat jika perlu, kemudian panggilan hormat sama ada tuan ke ataupun puan. Kemudian tajuk. Tajuk mesti dihitamkan bold dengan izin. Ya. Bagi perkara ketiga, iaitu kandungan surat. Apa yang perlu ada dalam kandungan surat? Bagi perenggan pertama, perlu ada wacana hormat. Contohnya, kita mulakan ayat dengan perkataan ataupun dengan frasa, dengan segala hormatnya, saya diarah merujuk perkara tersebut di atas. Ataupun dengan segala hormat, saya diarah memaklumkan perkara tersebut di atas. Atau dengan segala hormatnya, saya diarah merujuk surat tuan. Atau perkara di atas adalah dirujuk. Jadi, dalam soalan peperiksaan, kalian tulis sahaja wacana hormat ni, perkara di atas adalah dirujuk, sudah dapat 2 markah. Okey? Kemudian, kandungan surat perenggan kedua, perlu ada apa? Iaitu isi surat. Kalau sesuatu berita yang kita dengar itu menggembirakan, mulakan dengan perkataan sukacita dimaklumkan. ... Contohnya, kita menerima jawatan yang di pohon. Jadi mulakan ayat dengan pihak penghantar akan memulakan perkataan dengan sukacita dimaklumkan. Jika berita yang sedih, maka mulakan dengan perkataan duka cita dimaklumkan. Faham? Okey. Kalau perenggan kedua sudah ada nombor, mulakan dengan nombor 2. Kemudian ataupun bersama-sama ini disertakan apa-apa-apa. Kalau ada huraian, kita tulis 2.1, apa perkara nak disampaikan, 2.2 dan seterusnya. Okey.
atau kita guna penanda wacana sehubungan dengan itu sila sambung. Okey, itu perenggan kedua. Bagi perenggan ketiga pula, apa yang boleh kita tulis? Kita mesti masukkan wacana harapan. Maksudnya kita harap dengan apa yang kita tulis dalam isi itu, kita harapkan mereka apa? Mereka terima ataupun mereka memberikan kerjasama. Jadi contoh ayat bagi perenggan ketiga, dan kita mulakan dengan nombor 3. Masukkan perenggan dan mulakan ayat dengan kerjasama tuan puan dalam perkara ini amat dihargai, atau kelewatan memaklumkan perkara ini amat dikesali, atau pertimbangan tuan puan dalam perkara ini adalah diharapkan. Itu perenggan ketiga ya. Baik. Bagi penutup surat pula, perlu kita tulis sekian, terima kasih, jarak 2 langkau, tiada nombor. Okey, dan perlu juga kita masukkan dalam penutup surat cogan kata. Contohnya, berkhidmat untuk negara. Bagi UIA, apa cogan katanya? Leading the way. Jadi kita terpaksa terimalah, kita terpaksa gunakan yang telah dipilih sebagai cogan kata. Jadi dalam penulisan surat UIA perlu kita masukkan cogan kata leading the way. Kemudian akhirnya perlu ada apa? Saya yang menurut perintah. Tanda tangan pengirim dan nama pengirim mesti huruf besar. Okey, dalam penutup surat. Selain itu, kita dah tulis nama pengirim dengan huruf besar. Di bawahnya perlu ada gelaran jawatan. Okey, boleh tengok contoh. Contohnya, saya menulis surat itu, kita gunakan gelaran jawatan Dr. Nora Azian. Okey, apa jawatannya? Contoh, ketua unit sektor penyelidikan dan apa-apa-apa. Atau kalau saya mewakili jabatan ataupun majikan tak ada, tetapi saya sebagai wakil. Jadi kita perlu tuliskan perkataan B.P. Apa tu? Maksudnya apa? Iaitu bagi pihak. Ya. Jadi atau kita tulis BP ketua jabatan. Jadi nama saya iaitu Dr. Nora Azian Haji Nahar, BP pengarah bahagian perancangan. Selain itu, perlu ada juga di bawah sekali, perlu ada SK. Apa maksudnya? SK iaitu, okey betul, salinan kepada, jika ada. Kemudian nama jawatan ataupun kita lebih daripada satu, mesti tuliskan ke bawah terus. Okey. Di ruang bawah sekali, typekan nama ringkas pengarang ataupun penaip surat. Contohnya, nama ringkas saya ialah DNA ataupun Yan 20. Nama ringkas. Okey, itu 4 perkara bahagian struktur surat. Sekarang kita teruskan pula dengan prinsip penulisan surat rasmi. Ada 5 C. Siapa tahu? C yang pertama ialah apa? Correct ataupun betul. C yang kedua, clear. Jelas. Maksudnya dalam penulisan surat rasmi perlu jelas maksud penulisan surat tersebut.
C yang ketiga ialah apa? Concise, betul. Iaitu ringkas dan padat. C yang keempat, comprehensive, iaitu lengkap. Surat kiriman yang kita tulis tu mesti lengkap. Dan C yang kelima ialah courteous, iaitu sopan. Dalam penulisan surat rasmi, kita perlu menggunakan laras bahasa yang sopan. Sekarang kita lihat satu persatu. Okey, C yang pertama tadi iaitu correct, kan? Apa yang mesti betul? Ciri-ciri dalam surat rasmi, perkara-perkara berikut perlu betul. Yang pertama ialah sudah pasti ejaan dan juga tata bahasa. Mesti mengikut sistem tata bahasa Dewan dan juga menggunakan ejaan yang betul berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat. Selain itu, mesti apa yang perlu betul ialah laras, penggunaan laras bahasa, penggunaan ganti nama dan gelaran yang betul. Selain itu, data atau fakta dan maklumat yang ditulis ataupun disampaikan dalam surat rasmi. Seterusnya, wacana. Tadi kita dah terangkan tentang wacana, wacana hormat, wacana rujukan dan juga wacana harapan. Perlu mengikut urutan. Selain itu, dalam penulisan surat rasmi, apa yang perlu betul ialah format. Nanti kita akan belajar bagaimana menulis format surat rasmi. Seterusnya ialah teknik penulisan surat rasmi. Okey, kita akan teruskan dengan contoh sebentar lagi. C yang kedua iaitu clear, iaitu ataupun jelas. Apa yang perlu jelas? Ini penting ya. Pertama sekali, surat rasmi perlu jelas tujuan kita menulis surat itu. Contoh, macam tahun lepas ada seorang pelajar sudah mendaftar tetapi nama tidak ada dalam sistem, menyebabkan pelajar tersebut tidak dapat menduduki peperiksaan akhir tahun walaupun pelajar tersebut telah melalui ujian, dah lepas pengucapan awam, dah melalui menjalankan pembentangan secara kumpulan dan juga tugasan terakhir iaitu tugasan bertulis telah pun disiapkan oleh pelajar tersebut. Tetapi oleh sebab namanya tidak ada dalam sistem, maka dia tidak dapat menduduki peperiksaan akhir tahun. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Pelajar tersebut perlu menulis surat rayuan. Itu contoh ya. Jadi, selain itu, apa yang perlu jelas ialah perkara ataupun tajuk ataupun mesej yang nak disampaikan. Dari segi kejelasan juga, mesti mengikut prosedur penulisan ataupun protokol penulisan. Dalam surat rasmi perlu menggunakan ayat mudah, iaitu dalam ayat perlu ada dua perkara iaitu subjek dan predikat. Jadi dalam surat rasmi tidak digalakkan menggunakan bahasa yang berbunga-bunga ataupun laras bahasa sastera tidak digalakkan. Ayat ni dalam ayat surat rasmi mesti jelas apa yang nak disampaikan dengan izin direct to the point. Okey, selain itu apa yang perlu jelas ialah penggunaan singkatan ataupun akronim. Contohnya, dari awal lagi kita menulis Kementerian Pendidikan Malaysia. Akronimnya ialah KPM. Maka penulisan KPM ataupun akronim tadi mesti tekal dari awal ayat hingga akhir ayat. Okey, seterusnya mesti jelas dari segi penggunaan perenggan dan juga sistem nombornya. Dalam perenggan pertama tak perlu masukkan nombor. Bermula dengan perenggan kedua, ketiga dan seterusnya keempat kalau ada. Penutup tak perlu juga nombor. Dan
akhir sekali perlu jelas dari segi struktur penulisan. C yang ketiga iaitu concise, ringkas dan padat. Dalam surat rasmi mesti tulis terus kepada mesej ataupun isi. Tadi seperti yang saya dah terangkan tadi, kita tidak digalakkan menggunakan bahasa yang berbunga-bunga. Dan juga perkara kedua, tidak ada pembaziran perkataan. C yang keempat iaitu komprehensif, maksudnya surat kiriman yang ditulis mestilah lengkap. Lengkap dari segi data utama dan data sokongan, kemudian spesifikasi yang terperinci, maklumat yang lengkap dari segi data dan fakta, seterusnya rasional dan mengikut justifikasi, dan yang akhir sekali lengkap secara konstruktif. C yang kelima iaitu courteous. Dalam kita menulis surat rasmi, kita perlu menggunakan bahasa yang sopan dan berbudi bahasa. Jadi, penulisan kita mestilah secara diplomasi, menggunakan wacana hormat, wacana rujukan, wacana harapan dan juga wacana antisipasi. Apa maksud antisipasi? Okey, sila cari dalam kamus. Seterusnya, peraturan dalam penulisan surat rasmi. Yang pertama ialah format penulisan surat rasmi. Itu kita dah belajar sebenarnya semasa di sekolah rendah lagi kita dah belajar. Tetapi dalam bahasa Melayu kerjaya ada beberapa perkara penting yang perlu kita ambil kira. Sila lihat contoh surat rasmi. Format surat rasmi. Teknik penggunaan ataupun kaedah menulis dan juga penggunaan bahasa khusus dalam penulisan surat rasmi. Okey, jadi sila lihat contoh surat rasmi. Apa yang perlu ada? Pertama ialah alamat pengirim. Kedua, ada garisan selepas habis alamat pengirim. Kemudian yang ketiga, alamat penerima. Keempat, tarikh. Gunakan huruf besar untuk bulan. Ya, bulan juga kalau contoh September. Berapa huruf September? SEPTEMBER, 9 huruf kan. Jadi dalam surat kiriman rasmi kita boleh pendekkan menjadi SEPT. Pastikan ada nokta. Kalau tidak, dikira salah ejaan dari segi ejaan. Okey. Kemudian yang kelima ialah panggilan hormat. Contoh panggilan hormat ialah kalau kita nak tulis surat kepada jabatan kerajaan, kita gunakan panggilan hormat Tuan Pengarah. Kalau badan swasta ataupun berkanun, kita gunakan Tuan Pengurus. Kalau kepada majlis daerah ataupun tempatan, gunakan Tuan Yang Dipertua ataupun Ketua Tadbir. Kepada pegawai daerah, kita gunakan Tuan Pegawai Daerah. Kemudian kalau kepada polis, kita gunakan Ketua Polis Negeri ataupun Ketua Polis Daerah. Kalau kepada pihak hospital, kita gunakan Penguasa Hospital Besar ataupun Pengarah. Yang ketujuh, kita nak tulis surat kepada Menteri Besar, kita gunakan Yang Berhormat. Kepada Perdana Menteri, kita gunakan Yang Amat Berhormat. Dan kalau nak tulis surat kepada Hakim, kita gunakan Yang Amat Arif. Okey, itu perkara yang kelima. Perkara yang keenam, mesti ada tajuk. Rumuskan tujuan surat itu dengan menulis satu tajuk yang lengkap. Kemudian yang ketujuh ialah kandungan surat. Dan yang ke-8 ialah tanda tangan pengirim. Faham ya? Okey, setakat itu untuk format surat rasmi.
Okey, kita teruskan dengan perkara yang ketiga, iaitu aspek bahasa. Dalam penulisan surat rasmi perlu menggunakan bahasa khusus. Contohnya, ganti nama diri pertama gunakan saya, iaitu yang lebih bersifat peribadi, ataupun kami untuk mewakili jabatan. Bagi ganti nama diri kedua, kita gunakan tuan. Maksudnya tanpa mengira pangkat ataupun darjat. Bagi ganti nama diri kedua juga, gelaran kehormat seperti yang berbahagia, yang berhormat, yang arif, yang mulia boleh digunakan dalam penulisan surat rasmi, ya. Kemudian ganti nama diri ketiga pula, kita menggunakan perkataan beliau ataupun mereka dan lain-lain. Penggunaan bahasa yang khusus dari segi wacana ataupun penanda wacana yang perlu digunakan dalam surat rasmi, antaranya ialah sehubungan itu, oleh hal yang demikian, ataupun seterusnya, ataupun oleh itu dan sebagainya. Sila rujuk penanda wacana yang boleh kita gunakan, ya. Okey. Penggunaan bahasa khusus dalam surat rasmi iaitu laras bahasa surat rasmi. Dalam penulisan surat rasmi, kita sering menggunakan rujukan ganti nama orang pertama, kedua dan ketiga. Selain itu, penggunaan ganti nama dalam penulisan surat rasmi dan tidak rasmi adalah berbeza. Kalau dalam surat tidak rasmi, kita gunakan saudara ataupun saudari, ataupun bonda, ayahanda, ninda dan sebagainya, kan? Tetapi dalam surat rasmi, penggunaan ganti nama seperti yang telah saya terangkan tadi. Kesalahan lazim yang sering dilakukan dalam surat, contohnya seperti email. Ejaan tu kena betul. E-M-E-L. Terdapat kekeliruan dalam penulisan perkataan email. Kemudian, ini berdasarkan sumber daripada modul asas tata bahasa dan asas penulisan dokumentasi rasmi DBP 2016. UP perlu ada U noktah P noktah. Kemudian SK pula perlu ada S noktah K noktah. Dan juga BP, B noktah dan P noktah. Sila lihat contoh. Setakat itu saja pelajaran bagi topik ketiga, surat rasmi. Pengurusan surat menyurat yang berkualiti dan berkesan akan meningkatkan imej individu dan institusi yang diwakili. Surat hendaklah ditulis dengan format yang betul dan diselenggara mengikut prosedur yang telah ditetapkan supaya mudah dirujuk apabila diperlukan. Seterusnya, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi hendaklah dimanfaatkan sepenuhnya bagi melancarkan urusan rasmi. Sesuai dengan keadaan perkembangan teknologi maklumat, surat menyurat untuk jemputan mesyuarat boleh dilakukan dengan menggunakan medium seperti WhatsApp, email dan lain-lain. Rujukan yang digunakan dalam video kali ini ialah Samsudin Wahab 2008 Surat Minit Mesyuarat Dokumen Perniagaan dan Laporan. Kemudian saya menggunakan juga Adi Yasran 2014 Khusus Penulisan Surat Rasmi, dan juga Azhar Saleh 2016 Kesalahan Bahasa dalam Penulisan Surat Rasmi dalam Pelita Bahasa, dan juga surat-surat perkeliling. Sekian, terima kasih, selamat dan beruntung. Tata.